Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Syarat terbaru program MM2H yang diperkenalkan oleh Menteri Pelancongan Tiong King Sing baru-baru ini adalah satu cadangan yang sangat-sangat mengarut dan wajar kita tolak sama sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum itu, apakah itu program MM2H? MM2H ataupun nama panjangnya Malaysia My Second Home adalah satu program pemberian visa jangka panjang untuk para peserta yang berkelayakan orang luar negara lah untuk duduk dekat Malaysia dan berbelanja dekat Malaysia ini sekaligus merancakkan ekonomi dalam negara kita, di mana kita akan buka ruang kepada mana-mana pihak yang melepasi kelayakan dan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk mengapply terus untuk meminta ataupun mendaftar bagi program MM2H ini, di mana visa untuk MM2H ini akan diberikan selama 5 tahun dengan pilihan untuk melanjutkan dari tempoh 5 tahun dan seterusnya. Dan of course lah ada bersyarat macam saya sebutkan tadi. Antaranya dia tengok pendapatan kita, jumlah simpanan duit kita dekat bank-bank tempatan dan macam-macam lagi. Jadi program MM2H ini selain daripada merancakkan industri pelancongan, ia juga akan merancakkan ekonomi domestik, sebab orang-orang luar negara ini dia akan berbelanja, dia akan beli hartanah dan macam-macam lagi dekat negara kita ini. Tetapi dari dulu sampai sekarang, program MM2H ini hanyalah program untuk memberikan visa jangka masa panjang sahaja. Ianya tidak melibatkan sekali sama ada orang yang menyertai program ini dapat stay terus dekat Malaysia, jauh sekali untuk mendapatkan status penduduk tetap ataupun PR. Tetapi baru-baru ini, Menteri Pelancongan Tiong King Sing telah mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenalkan satu sistem dan juga syarat baru MM2H yang melibatkan 3 kategori. Kategori Platinum, Emas dan juga Perak. Emas dan Perak saya tak nak sentuh, itu biasa saja. Tetapi kategori Platinum, di mana satu benda yang sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan tuan-tuan dan puan sekalian ialah untuk kategori Platinum ini, antara syaratnya ialah peserta hendaklah mendepositkan sejumlah 5 juta ringgit dalam fixed deposit dekat mana-mana bank dekat negara kita ini, di mana 50% berjumlah itu akan boleh dikeluarkan untuk tujuan nak beli hartanah ke, untuk pendidikan anak-anak kat sini ke dan macam-macam lagi. Tak apa, itu satu hal. Dan mereka yang berjaya mencapai platinum ini tuan-tuan sekalian layak untuk memohon PR. Nampak tak dekat situ? Itu yang saya katakan benda ini mengarut. Saya tak ada masalah kalau kerajaan nak letakkan syarat 5 juta fixed deposit ke apa-apa ke. Itu terpulanglah. Tetapi kalau sampai mereka yang melayakkan diri untuk platinum ini dapat mohon PR, dapat memohon untuk menjadi penduduk tetap negara kita ini, bagi saya benda ini tidak patut tuan-tuan sekalian. Sebab seolah macam kerajaan kita macam nak jual kerakyatan ataupun jual taraf penduduk tetap dekat negara kita ini semata-mata untuk mendapatkan atau menggalakkan orang luar negara letak duit banyak-banyak dekat negara kita ini. Dia macam tak kena tau. Sebab negara kita ini negara berdaulat. Kita tak boleh senang-senang bagi taraf PR kepada orang-orang luar negara ini hanya kerana mereka itu banyak duit. Perkara itulah antara lain yang telah disentuh oleh Ahli Parlimen Masjid Tanah yang juga pengerusi PAC, iaitu Datuk Mas Emiati dalam X. Tetapi Datuk Mas Emiati dia bagi sentuh tentang benda ini seolah-olahnya macam hendak memberikan ruang kepada pelancong-pelancong China untuk dapatkan PR. Lebih kurang macam itulah. Dan benda ini telah disanggah oleh Tiong King Sing dan juga disanggah oleh Fahmi Fadil. Sampai Tiong mengugut hendak mengenakan saman kepada Ahli Parlimen Masjid Tanah itu atas tuduhan menghasut dan macam-macam lagi lah. Tetapi tuan-tuan sekalian, saya tidaklah mahu ulas berkenaan dengan kenyataan YB Mas Emiati tersebut. Tetapi macam saya katakan tadi, adalah satu perkara yang tidak wajar sebenarnya sekiranya kalau syarat terbaru MM2H ini melibatkan siapa-siapa yang dapat platinum sebagai contohnya layak untuk memohon PR. Sepatutnya peserta MM2H kekal sebagai peserta MM2H dan tidak patut mereka ini mempunyai ruang dan peluang untuk mendapatkan PR dekat negara kita ini. Sebab basically kalau mereka ini dapat PR dan mereka berkahwin dengan orang luar negara, mereka dapat anak lahir dekat negara ini, anak tersebut akan jadi IC biru, taraf warga negara. Jadi benda-benda inilah yang, yelah, kita takutlah pelan-pelan kita punya kedaulatan negara akan dicemari ataupun terhakis dan sebagainya. Dek kerana orang kata apa, sistem-sistemnya seperti ini. Dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar kerajaan dapat menilai kembali syarat MM2H yang platinum ini supaya para peserta yang dapat platinum ini tidak layak untuk memohon PR dan sebagainya. PR ini benda yang mahal.
tolong jangan digadaikan semata-mata untuk dapatkan 5 juta letak dekat FD dan sebagainya. Banyak lagi perkara yang boleh kita buat, banyak lagi insentif-insentif dan juga segala kelebihan yang boleh kita tawarkan kepada para peserta MM2H ini untuk meletakkan duit mereka sebanyak yang mungkin dekat negara kita ini. Jangan sampai kita hendak menang sorak tetapi kampung kita tergadai. Jangan sampai satu hari nanti kita seolah-olahnya macam melukut di tepi gantang. Malaysia adalah negara yang berdaulat. Tolong jangan gadaikan kedaulatan itu semata-mata kerana nilai mata wang ringgit. Tetapi itu sekadar pandangan saya, dan jikalau saya ada mengalami kesilapan di sana-sini, saya serahkan kepada anda untuk memperbetulkan mana-mana yang kurang betul. Tetapi jikalau perkara yang saya sebutkan itu adalah betul, maka kita minta sekali lagi kerajaan tolong nilai semula syarat MM2H yang platinum ini. Dan kita tak mahu satu hari nanti anak-anak cucu kita bila melihat kedaulatan negara kita ini semakin lama semakin tergadai dek kerana kesilapan kita pada masa sekarang ini, jangan sampai dia pergi dekat kubur kita masing-masing dan tanyakan satu soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?